Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi jom sama-sama cikgu kita pasak sejarah untuk kali ini, di mana ini adalah bab terakhir untuk tingkatan 3 iaitu bab 8, iaitu tentang kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu menangani cabaran Barat. Dan pada sesi kali ini fokus kita adalah pada 8.1 iaitu reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan Barat. Jadi ini tajuk yang akan kita fokuskan pada kali ini. Jadi tanpa buang masa lagi, jom bersama dengan cikgu kita pasak sejarah mengenai tajuk ni. Okey, untuk tajuk ni sebenarnya bila kita bercerita mengenai reaksi pemerintahan negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan Barat ni, kita akan lihatlah di mana penguasaan British ke atas negeri-negeri Melayu Utara ni sebenarnya didorong oleh perkembangan politik serantau. Ini diakibatkan berlaku persaingan antara kuasa-kuasa Barat, terutamanya antara British dengan Perancis. Dan selain daripada itu sebenarnya, British juga meluaskan kuasa ke negeri-negeri Melayu Utara ni kalau kita nampak berhasil lah apabila adanya perjanjian Bangkok yang telah ditandatangani pada 10 Mac 1909. Melalui perjanjian Bangkok adalah nanti kita akan lihat di mana negeri-negeri Melayu Utara ni iaitu Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu akan jatuh ke tangan British. Kan? Okey. Kemudian untuk bahagian awal ni kita lihat dulu protokol sempadan perjanjian Bangkok yang memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. Okey. Kita lihat dulu bahagian peluasan kuasa British ni. Di sini kita lihat di mana British dan Siam ni sebenarnya lebih mementingkan kedudukan pengaruh masing-masing. Jadi bila mereka buat perjanjian Bangkok ni sebenarnya mereka tidak mengambil kira soal kebudayaan, geografi, etnik, agama, penduduk tempatan dalam membuat perubahan pada sempadan tu. Dan mereka juga bersetuju untuk menjadikan legih dan juga lembah sungai sebagai pembahagian ataupun garisan sempadan berdasarkan protokol sempadan perjanjian Bangkok. Kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi lah mengenai tajuk ni. Okey, jom kita sentuh mengenai protokol sempadan perjanjian Bangkok 1909. Gambar peta di sebelah ni menunjukkan wilayah dan pulau yang menjadi milik Siam dan naungan British berdasarkan protokol sempadan perjanjian Bangkok 1909. Jadi kita boleh nampaklah ini adalah sempadan daratnya. Kan yang warna gelap ni sempadan darat. Manakala ini pula adalah sempadan sungai. Yang melibat kat sini adalah sungai Golok lah. Dan wilayah yang menjadi milik Siam yang warna putih kat atas ni. Sebab tu kita nampak Setul, Sadau, Tabal ni telah pun menjadi milik Siam dan pulau-pulau yang menjadi milik Siam kita boleh lihatlah di mana Pulau Butang, Pulau Terutau telah menjadi milik Siam. Dan yang warna hijau ni pula merupakan wilayah yang letakkan di bawah pengaruh British. Okey, nanti kita akan lihat dengan lebih lanjutlah melalui protokol ni di mana di sini kalau kita lihat garis sempadannya berasaskan legih dan lembah sungai. Legih dan lembah sungai kita nampak ini legih. Kan? So sempadan berdasarkan legih di atas ni kan. Okey, manakala lembah sungai ni pula berdasarkan lembah sungai ni kita boleh lihatlah gambar ni kat sini kat lembah sungai. Melalui lembah sungai di sini. Dan dia bermula dari utara muara Sungai Perlis di sebelah barat dan berakhir di Muara Kuala Tabal di sebelah timur. Jadi, Pulau Langkawi dan pulau-pulau di bahagian selatan ni menjadi milik British. Jadi, sempadan laut dia. Manakala Pulau Terutau dan pulau-pulau di bahagian utara di atas, sebab tu kita tengok Pulau Butang, Pulau Terutau ni menjadi milik Siam. Ini kita kata protokol sempadan dalam perjanjian Bangkok 1909 dan perjanjian ni hanya berlaku antara British dengan Siam. Tidak melibatkan raja ataupun sultan di negeri-negeri Melayu Utara ni. Ada pula nanti akan tanya cikgu, legih itu apa? Legih ni adalah dataran tinggi yang memisahkan dua hulu sungai atau lebih. So sebab tu kita tengok ini dataran tinggi ke atas ni. Ini kita panggil dia sebagai legih.
Kemudiannya kita lihat kepada reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara terhadap Perjanjian Bangkok. So kita tengoklah reaksi untuk keempat-empat negeri ini. Kita bermula dulu dengan reaksi pemerintah Perlis, di mana Perlis sebenarnya disebabkan oleh Perjanjian Bangkok ni telah menyebabkan Perlis kehilangan wilayah Pujoh. Wilayah Pujoh ni dia terletak di sebelah utara Sungai Perlis kepada Siam, di mana Raja Syed Alwi Jamalullail telah membantah tindakan Siam ni yang mengambil wilayah Pujoh ni dan dimasukkan di dalam wilayah Setul. Wilayah Setul pun nanti sebenarnya di bawah Kedah, tapi dia pun nanti diletakkan di bawah Siam juga. Okey, kemudian wilayah Pujoh ni sepatutnya menjadi sebahagian daripada Perlis kerana sebelumnya wilayah Pujoh ni sebenarnya ditadbir oleh Kerajaan Perlis melalui penghulu Kuala Perlis. Okey, sebab inilah yang kita kata di mana Raja Syed Alwi Jamalullail ni dia claim lah yang nyatakan bahawa wilayah Pujoh ni adalah haknya, hak Perlis. Ini gambar menunjukkan Raja Syed Alwi Jamalullail. Kemudian kita pergi pula reaksi pemerintah Kedah. Okey, pemerintah Kedah pada waktu ni adalah Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Ini gambarnya iaitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah, di mana baginda sebenarnya tersinggung kerana tidak dibawa berunding bersama-sama dalam Perjanjian Bangkok ni. Dan Kedah telah kehilangan wilayah Sadau, Setul, Pulau Terutau, Pulau Butang dan pulau-pulau di sekitarnya kepada Siam. Jadi itulah yang kita kata kawasan-kawasan Kedah yang sebelum ni milik Kedah tetapi sekarang menjadi milik Siam. Malah Sultan Abdul Hamid Halim Shah sebenarnya telah menegaskan sempadan baharu antara Kedah dan Siam ni harus ditentukan mengikut kriteria sempadan yang sedia ada. Dan beliau sangat muka dengan Perjanjian Bangkok ni dan menyatakan tidak akan memaafkan pihak yang telah menjual negeri Kedah ni. Sebab baginda kata Kedah ni dijual seperti menjual seekor kerbau. Kemudiannya kita lihat pula reaksi pemerintah Terengganu pula. Okey, untuk pemerintah Terengganu ni, Perjanjian Bangkok ni sebenarnya tidak diterima oleh semua pihak yang sama ada daripada sultan, ulama maupun pembesar Terengganu. Di sini kita ada Sultan Zainal Abidin III. Ini gambar Sultan Zainal Abidin III di mana baginda telah mengecam tindakan Siam yang telah menyerahkan Terengganu kepada British tanpa pengetahuan baginda, dan beliau juga cuba untuk mempertahankan kedaulatan Terengganu. Di sini juga beliau telah menegaskan bahawa Siam ni sebenarnya tidak mempunyai hak ke atas Terengganu. Malah baginda telah mengulang kenyataan sebelum ni di mana penghantaran bunga emas sebenarnya yang dihantar kepada Siam 3 tahun sekali itu bukan menandakan Terengganu jajahan Siam, tetapi itu adalah tanda persahabatan. Dan baginda juga telah mengemukakan bantahan kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat pada 24 Mei 1909. Sekarang kita lihat pula reaksi pemerintah Kelantan. Di sini dilihat di mana J.S. Mason dan wakil Siam telah datang ke Kota Baru untuk memaklumkan kepada Sultan Muhammad IV tentang persetujuan antara Siam dengan British melalui Perjanjian Bangkok 1909. Apabila telah dimaklumkan kepada Sultan Muhammad keempat, baginda telah menolak Perjanjian Bangkok ni. Malah baginda sangat kecewa dengan tindakan British di mana British telah menyerahkan wilayah Tabar kepada Siam. Sebenarnya wilayah Tabar ni adalah daerah di Kelantan dan dia telah dihuni oleh 15,000 orang Melayu. Peta di sebelah ni menunjukkan sempadan antara Kelantan dengan Siam. Jadi ini sempadan ni kita lihatlah selepas Perjanjian Bangkok di mana telah menjadikan Sungai Golok ni sebagai sempadannya, garis sempadan di situ. Dan di mana Tabal, Tabal berada di sini. Di bahagian hujung ni kan, ini adalah Tabal dan di sini kita lihatlah di mana Tabal ni sekarang telah pun masuk di dalam kawasan Siam. Oleh sebab tu kita lihat kenapa Sultan Muhammad IV ni menolak Perjanjian Bangkok.
Di sebelah ni pula menunjukkan Sultan Muhammad IV yang merupakan Sultan Kelantan pada waktu ni. Okey, itu tentang Kelantan. So, itulah tentang reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara terhadap perjanjian Bangkok. Dan sekarang kita lihat pula kebijaksanaan pemimpin Johor dalam menyekat kemarahan British. Di sini kita akan lihat kewibawaan Temenggung Daing Ibrahim. Gambar menunjukkan gambar Temenggung Daing Ibrahim. Dan Temenggung Daing Ibrahim ni sebenarnya sangat peka terhadap rancangan British untuk menguasai Johor dan perairan Selat Melaka. Jadi, beliau telah berusaha untuk membina jati diri sebagai pemerintah yang berdaulat. Jom kita lihat kebijaksanaan Temenggung Daing Ibrahim dalam menyekat kemarahan British. Yang pertamanya ialah beliau telah menjamin keselamatan perairan, dan yang kedua ialah mengasaskan Bandar Iskandar Puteri yang merupakan ibu negeri Johor yang baru, dan yang ketiga adalah mengeksploitasi hasil hutan terutamanya getah perca, dan yang keempat ialah memperkenalkan sistem kangcu. Di sinilah di mana orang Cina telah dibawa masuk ke Johor, dan yang kelima ialah memodernkan pentadbiran negeri. Jadi di sini kita akan lihatlah dengan lebih lanjut lagi mengenai kelima-lima usaha yang telah dilakukan oleh Temenggung Daing Ibrahim. Jom kita tengok dengan lebih lanjut, di mana yang pertamanya ialah menjamin keselamatan perairan. Temenggung Daing Ibrahim telah memastikan perairan Johor dan Singapura selamat untuk perdagangan. Malah Temenggung Daing Ibrahim ni telah mendapat hadiah pedang keemasan daripada Ratu Victoria sebagai menghargai jasa beliau dalam mewujudkan keamanan perairan. Ini yang pertama, iaitu menjamin keselamatan perairan. Manakala usaha yang keduanya di mana Temenggung Daing Ibrahim ni sebenarnya telah memindahkan pusat pentadbiran Johor yang sebelum ni berada di Teluk Blangah, Singapura, tapi telah dipindahkan ke Tanjung Puteri. Kemudian Tanjung Puteri ni telah diisytiharkan sebagai ibu negeri Johor dan diberikan nama iaitu Bandar Iskandar Puteri. Sebab tu kita kata usaha ni yang kedua ialah mengasaskan Bandar Iskandar Puteri, nama baru kepada Tanjung Puteri. Dan kita tengok pula untuk usaha yang ketiga iaitu memodernkan pentadbiran negeri. Di sini kita lihat di mana Temenggung Daing Ibrahim ni telah mempelopori birokrasi moden. Di sini kita lihatlah di mana sistem tradisional telah diperkukuhkan dengan unsur baharu dari barat ke dalam sistem pentadbiran. Maksudnya di sini sistem pentadbiran tradisional tu telah dimasukkan unsur-unsur baharu dari barat untuk apa? Untuk memperkukuhkan sistem pentadbirannya. Sebab tu kita kata beliau merupakan pelopor kepada birokrasi moden. Dan yang keempat ialah mengeksploitasi hasil hutan. Seperti yang cikgu cakap tadi, bahawa Johor ni mengeluarkan hasil hutan. Dan hasil hutan yang kita kata yang paling popular yang dikeluarkan ialah getah perca, di mana getah perca ni akan dijual kepada pedagang British. Malah, perdagangan getah perca ni menguntungkan sehingga Temenggung telah mengisytiharkannya sebagai monopoli Johor. Itu adalah hasil hutan lah untuk getah perca ni. Dan yang terakhir sekali, usaha yang telah dilakukan oleh Temenggung Daing Ibrahim ni ialah memperkenalkan sistem kangcu. Di mana melalui sistem kangcu ni, Temenggung Daing Ibrahim telah menggalakkan kemasukan orang Cina untuk mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Dan pada tahun 1860-an, Johor ni telah menjadi pengeluar gambir dan lada hitam terkemuka di alam Melayu. Jadi ini kebijaksanaan pemimpin ataupun pemerintah Johor ni dalam menyekat kemarahan British, dan di sini kita rujuk kepada Temenggung Daing Ibrahim.
kita lihat sedikit mengenai sistem Kangcu yang telah diperkenalkan oleh Daing Ibrahim. Sistem Kangcu ni di mana sebenarnya Temenggung Daing Ibrahim ni dia melatih Kangcu. Kangcu ni merupakan ketua pertempatan di lembah sungai dan mereka ni Kangcu ni akan diberi surat sungai. Surat sungai ni apa pula? Surat sungai ni adalah surat kuasa ataupun surat kebenaran, di mana surat kebenaran ni telah diberi untuk menetap dan mengusahakan pertanian di lembah sungai di Johor. Dan kemudian wujudlah Kangkar. Kangkar ni apa? Kangkar ni merupakan pertempatan orang Cina yang dibina berhampiran dengan muara sungai. Kawasannya lah. Jadi itu tentang sistem Kangcu yang diperkenalkan oleh Temenggung Daing Ibrahim. Di sini peta di sebelah ni menunjukkanlah di mana adanya pertempatan Kangcu pada tahun 1859. Jadi dengan itu kita selesailah untuk tajuk ni, di mana dalam tajuk ni kita menyentuh mengenai reaksi, iaitu reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan Barat. Dan kita lihatlah pelbagai reaksi yang terdapat bagi setiap negeri yang rata-ratanya sebenarnya menunjukkan tidak bersetujulah, terutamanya untuk negeri-negeri Melayu Utara ni terhadap perjanjian Bangkok. Dan oleh itu cikgu berhenti di sini dulu. Cikgu harap apa yang dikongsikan bersama dapat kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi kita berhenti di sini dulu. Jangan lupa ya untuk mengikuti video cikgu yang berikutnya. So sekian, terima kasih.